Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bijawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata was sabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita Syifaul Qulub yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Ashi rahimahullahu ta'ala. Pada malam ini kita masuk tajuk baru. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Al-babu ats-tsaminu fi fadilatil jama'ati. Bermula bab yang ke-8 pada menyatakan kelebihan sembahyang berjemaah. Pada malam ini kita nak melihat beberapa dalil yang menunjukkan bahawa kelebihan sembahyang berjemaah. Hadisnya bermula kelebihan sembahyang berjamaah atas sembahyang seorang diri itu 25 darajat. Kelebihan sembahyang berjamaah berbanding dengan sembahyang seorang diri iaitu 27 darajat. Nabi SAW menyebut darajat, bukan menyebut pahala, iaitu menyebut darajat. Dia tak sama darajat dengan pahala. Kita terjemah mendapat 27 ataupun 25 pahala. Tak betul, tidak terdapat mana-mana riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sembahyang berjamaah ini ialah 27 pahala. Dia yang ada ialah 27 darajat ataupun 25 darajat. Apa beza darajat dengan pahala? Tak sama. Darajat ini kedudukan dia di sisi Allah. Pahala barangkali terbatas, darajat ini tidak akan terbatas di sisi Allah. Oleh sebab itu kalau nak terjemah darajat. Hatta dalam kitab kita juga menyebut 27 darajat, dia tidak terjemah 27 pahala. 27 pahala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 20 darajat ini dibahaskan begitu panjang di kalangan para alim ulama. Di antaranya yang dibahaskan oleh Syekh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala bahawa 20 darajat ini, 27 darajat adalah merangkumi beberapa syarat-syarat yang akan disebut sebentar lagi. Di antara kelebihan-kelebihan sembahyang berjemaah ini, yang pertama iaitu bergantungnya hati dengan masjid, maka adalah ia pada hari kiamat berada di bawah lindungan Allah, di bawah naungan Allah. Bukan mana Allah tu naung dia, makna di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, ianya berada di dalam keadaan rahmat daripada Allah, dalam keadaan mendapat rahmat
daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang ianya membesar dalam keadaan sentiasa beribadat kepada Allah. Dan yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi. Yang ketiga, lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala menghuraikan golongan ketiga ini, iaitu hati bergantung ke masjid. Maksudnya ialah idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih, dia keluar masjid nanti nak datang lagi sembahyang berjemaah. Sembahyang jemaah nanti nak datang lagi. Manakala Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menguraikan golongan ketiga yang mendapat naungan arash ini, mendapat naungan Allah Ta'ala, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid ini, maksudnya syadidul hubbi laha, iaitu bersangatan cintanya kepada masjid, mana sembahyang berjemaah, wal cintanya kepada masjid, wal mulazamatu lil jamaati, iaitu mulazamah berterusan sembahyang berjemaah. Bukan maksud orang yang cinta dengan masjid, walaisa ma'nahu dawamul qu'ud fil masjid, bukan maksud orang yang cinta masjid ni duduk dalam masjid sepanjang hari dah. Maksudnya ialah syadidul hubbi, bersangatan cintanya kepada masjid, dan mulazamah sembahyang berjemaah. Habis sembahyang jemaah balik, nanti sembahyang jemaah lagi. Itu maksud mu'allaqun ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan kelebihan sembahyang berjemaah ini juga, iaitu kelebihan mereka berjalan ke masjid kerana menunaikan sembahyang berjemaah. Kelebihannya, kitabatu asaril qadim ilal masjid, setiap jejak langkah, jejak orang yang ataupun kesan tapak kaki orang yang pergi ke masjid ditulis oleh Allah. Yang kedua, kelebihan mereka yang berjalan ke masjid kerana sembahyang berjemaah, ikhtisam al-mala'il a'la fi kitabatiha, berlumba-lumba malaikat menuliskannya, sehingga muhasamah, berlaga-laga malaikat ni bersungguh-sungguh sehingga diumpamakan sampai berlaga-laga mereka itu, mana berebut-rebut nak tulis. Yang ketiga, iaitu berjalan menunjukkan sembahyang berjemaah ini di antara sebab mendapatkan jaminan kehidupan kebaikan di dunia dan mati dalam keadaan baik. Yang keempat, saya akan huraikan berdasar satu-satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, berjalan menuju sembahyang berjemaah ini di antara sebab dihapuskan dosa dan diangkatkan darajat. Tidak disebut diberikan pahala, diangkat darajat, sebagaimana hadis yang kita baca. Yang kelima, pahala mereka yang keluar dalam keadaan berwuduk kerana nak mendirikan sembahyang fardu secara berjemaah, seperti pahala orang yang haji. Orang yang haji, jangan pergi haji balik tak sembahyang jemaah. Yang keenam, keluar mendirikan sembahyang berjemaah ialah dhaminun ala Allah, Allah menjaminkan baginya. Bila Allah jamin, dapat keampunan, dapat rahmat, dapat segala-galanya. Yang ketujuh, keluar mendirikan sembahyang berjamaah, ianya dikirakan sembahyang sehingga kembali ke rumah dia. Jadi kita daripada rumah tadi datang nak sembahyang berjamaah, sepanjang kita ni perjalanan dikirakan solat. Sebab itu ada uduk dan perlu jaga adab-adab dia. Apa ada adab ni? Nanti saya baca hadis dia.
Yang ke-8, diberikan berita gembira kepada orang yang berjalan menuju sembahyang berjamaah dalam keadaan gelap dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Al-bisyaratu lil masya'in fi zulmi bin nuril tammi yaumal qiyamah. Yang ke-9, i'dadullahi ta'ala nuzulan minal jannah. Allah menyediakan satu tempat di dalam syurga bagi mereka yang pergi ke masjid dan pulang daripada masjid ke rumahnya. Nuzulan, satu tempat singgah yang sempurna bagi mereka yang semayang berjemaah ni. Yang pertama tadi, iaitu dituliskan kesan tapak kaki mereka yang pergi ke masjid. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarukum taktubu asarakum. Wahai Bani Salimah ataupun Bani Salamah, kampung-kampung kamu akan menuliskan kesan-kesan tapak kaki kamu. Sebenarnya penduduk daripada Bani Salamah radhiyallahu an ini, mereka bercita-cita berpindah hampir dengan masjid Nabi SAW. Sebab senang nak sembahyang jemaah, jadi duduk jauh sangat. Jadi mereka nak berpindah hampir dengan masjid. Maka Nabi SAW bersabda, Ya Bani Salimah, diyarukum taktubu asarakum. Yang memberi maksud, kekallah di rumah kamu, tak payah pindah. Sesungguhnya apabila kamu melazimi sembahyang berjemaah, maka ditulis segala kesan-kesan tapak kakimu yang banyak itu pergi ke masjid. Siapa yang duduk jauh datang ke masjid ni, ditulis pahala. Dan dalam riwayat yang lain, inna atharakum taktubu fala tantaqilu. Sesungguhnya kesan-kesan tapak kakimu itu akan tuktabu, ditulis, fala tantaqilu, tak payahlah berpindah. Tak payahlah pindah, yang penting terus sembahyang berjemaah. Kemudian para malaikat berlumba-lumba menulis orang yang sembahyang berjemaah. Maka Nabi SAW ketika mana datang kepadanya, atani lailata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani suratin, telah datang kepadaku satu malam, mana bermimpi. Mimpi Nabi adalah wahyu, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengannya. Qala ahsibuhu fil manam. Periwayat kata, maknanya Nabi SAW didatangkan oleh Allah pada waktu tidur, wahyu dengan sebaik-baik bentuk. Faqala ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad, adakah kamu tahu kenapakah malaikat berlumba-lumba? Yakhtasimu ni berbantah-bantah, makna berlaga-laga, sungguh-sungguh. Qultu la, aku tidak tahu, kata Nabi SAW. Maka Allah telah meletakkan tangannya di antara dua bahunya sehingga merasakan sejuk sampai ke dada, sehingga sampai ke teteknya. Mana sejuk, macam mana bentuk sejuk tu wallahu alam. Ni hadis yang kita beriman kepada Allah. Kemudian ya Muhammad, dia tanya lagi, Allah tanya kepada Nabi SAW, adakah kamu tahu apa sebab para malaikat ini berlumba-lumba? Qultu na'am fil kaffarat, ya, iaitu kafarah. Kafarah itu yang menghapuskan dosa. Al-muksu fil masjid ba'da salah. Lepas semayang duduk masjid macam kita sekarang ni, lepas solat maghrib, kita mengaji ni, mendapat kafarah dosa, menghapuskan dosa. Wal masyu 'alal aqdam ilal jamaat, berjalan menuju ke masjid. Kerana semayang berjemaah, isbaghul wudu' 'alal makarih, dan meratakan wudu' dalam keadaan walaupun terlampau sejuk.
Contoh, kita berada dalam keadaan musim sejuk, kita ambil uduk dalam keadaan meratakan uduk, tak ada cuai-cuai dalam mengambil uduk, isbaghul uduk. Kemudian berjalan semayang berjemaah ini mendapat jaminan kehidupan kebaikan dunia dan akhirat, iaitu terdapat banyak riwayat wa man fa'ala zalika, dalam hadis yang seterusnya, barang siapa yang melakukan sedemikian rupa, iaitu al-muqsu fil masjid, berjalan menuju sembahyang berjemaah, meratakan uduk dalam keadaan walaupun makarih, sesuatu yang tidak disukai, sejuk, dalam hadis menyebut musim sejuk, ataupun apa sebab-sebab yang lain, kita bangun tengah malam, nak sembahyang tahajud, sejuk-sejuk tu kita ambil uduk juga, maka ini pahala besar. Siapa laku 3 perkara ini, asya bi khairin wa mata bi khairin, ianya hidup dalam keadaan baik dan mati juga dalam keadaan baik, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan menuju sembahyang berjamaah di antara sebab dihapuskan dosa dan diangkatkan darajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh, adalah dosanya diampun oleh Allah seumpama ianya baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu akbar. Semua hadis-hadis sahih belakang ni. Dan yang kelima, iaitu pahala mereka yang sembahyang berjamaah dalam keadaan beruduk di rumah, pahalanya seperti orang yang mengerjakan haji dengan sempurna. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu an, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumahnya, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, sesiapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan ia ada wuduk, pergi mendirikan sembahyang fardu secara berjemaah, pahalanya seperti pahala haji yang ihram dengan sempurna. Allahu akbar. Apa maksud ke ajrul hajjil muhrim? Ay kamil ajrihi, sempurna pahalanya. Sebagaimana orang pergi haji, begitulah kita dapat. Yang keenam tadi, iaitu keluar mendirikan salat ini dhaminun alallah, Allah jamin pada dia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu an, katanya bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun kulluhum dhaminun ala Allah azza wa jalla, 3 golongan ini mendapat jaminan daripada Allah. Allah jamin kita, bukan manusia yang jamin. Allah. Rajulun kharaja ghazian fi sabilillah, lelaki yang keluar berperang fi sabilillah, ini dapat jaminan Allah sehingga ianya mati dan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Ini orang yang gugur medan peperangan. Yang kedua, warajulun raha ilal masjidi, lelaki yang pergi ke masjid, masuklah perempuan bersama dengan suami pun masuk, fahuwa dhaminun ala Allah, ianya mendapat jaminan di atas, ya jaminan Allah, hatta yatawaffahu, sehingga dia meninggal, fayudkhiluhul jannata, dan Allah masukkan ia ke dalam syurga. Allahu akbar. Yang ketiga, warajulun dakhala baitahu bisalamin, seorang lelaki masuk rumah dengan beri salam, bukan kata buka pintu. Korang ni tengok drama tak sedar, sampai tak sedar aku balik, buka pintu ni. Dia masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barang siapa yang masuk rumah memberi salam, fa huwa dhaminun ala Allah azza wa jal, Allah jamin dia pun berkat, rumah pun berkat, ahli keluarga pun berkat. Yang ketujuh tadi, keluar ke mendirikan solat sepanjang perjalanan ia pergi ke masjid, dan sepanjang perjalanan balik daripada masjid dikira seperti solat.
sebagaimana riwayat daripada Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu an, katanya bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum," apabila di antara kamu sudah beruduk, mana-mana di antara kamu beruduk, fa ahsana udu'ahu, ambil uduk dengan sempurna, sekali dengan sunatnya, summa kharaja amidan ilal masjidi, kemudian pergi ke masjid, betul-betul nak pergi masjid, bukan nak pergi masjid kerana nak terkencing, pergi masjid kerana nak semayang. Ada orang singgah masjid kerana nak terkencing, dah terkencing balik. Allah dia kata zaman PKP ni tutup pula masjid, dia kata. Dah pergi masjid kerana nak terkencing, dah pergi masjid kerana nak semayang jemaah. Fala yushabbikanna yadaihi fa innahu fi salatin, maka jangan kamu mentasbihkan, jangan sekali-kali ia mentasbihkan akan dua tangannya, kerana ia dikira solat. Macam mana tasbih? Ni tangan. Apatah lagi ada orang begitu, berdetuk-detuk tangan dan sebagainya ni. Kita pergi masjid ambil uduk, maka adab perlu dijaga. Adab perlu dijaga, seolah-olah kita macam semayang. Jangan bergerak berlebih-lebihan, jangan sampai kita mentasbih. Ini tasbih nama dia, tangan. Ada orang tengah semayang duduk pergi masjid, tutup pula tangan. Itu dulu kalau ada masjid dulu ada roh, jangan mematah-matahkan jari tepi dinding ada dulu. Sekarang dah tak ada dah. Tak jumpa lah. Kalau ada pun masjid lama-lama yang ada simpan, dia ada adab di dalam masjid. Sekarang saya tak pernah jumpa dah. Sekarang yang ada papar ajaran sesat, itu ada ajaran sesat dia. Ada adab masjid tak ada, dah tak dijumpai, tak ada orang cetak lagi kot. Ini perlu jaga. Sebab apa dulu ditulis ada adab ni? Kerana perjalanan pergi ke masjid dikirakan solat, dan perjalanan pulang ke rumah juga dikirakan solat. Hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini adalah diriwayatkan oleh Imam Khuzaimah, hadis yang sahih. Begitu juga Imam Hakim mengikut syarah Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diriwayatkan di dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, dan seterusnya lagi. Diberikan berita gembira kepada orang yang mendirikan sembahyang berjemaah ini dengan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sebagaimana riwayat daripada Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu an, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, liyubashshiril masya'un fi zulmi ilal masajidi binurin tammin yaumal qiyamati. Bergembiralah bagi orang yang berjalan di waktu malam menuju ke masjid, mana semayang maghrib, semayang isya, semayang fardu subuh, binurin tammin, cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini adalah menerusi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulun. Al-Imam At-Tayyibi rahimahullah taala menghuraikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, cahaya mereka yas'a baina aydihim, berjalan menunjukkan di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan, yaqulun, mereka berkata, terutama ketika lalu di atas titian siratal mustaqim, Rabbana atmim lana, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah kami nurana, akan cahaya kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan yang kesembilan, disediakan oleh Allah tempat di dalam syurga bagi mereka yang pergi ke masjid dan pulang ke masjid. Menerusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid wa raha, sesiapa yang pergi ke masjid semayang berjemaah
dah tu pulang ke rumah dia, a'addallahu lahu nuzulahu, Allah sediakan satu rumah baginya minal jannati, daripada syurga, kullama ghada aw raha, setiap ia pergi dan balik. Iaitu nuzul, a'addallahu lahu nuzulahu, iaitu nuzul ini al-makanul ladzi yuhayya'u lin-nuzul fihi, iaitu tempat yang disediakan untuk ia singgah dan tetap di situ. Oleh sebab itu nama manzil, dinamakan manzil. Manzil ini ialah tempat singgah, bait ialah tempat tinggal. Oleh sebab itu kita tengok nuzul atau manzil di negara Arab itu bukan rumah, itu tempat satu persinggahan bagi tetamu-tetamu. Di dalam syurga ni, dah nak masuk syurga, kita ada pula tempat khas pula. Macam kalau kita pergi Peranginan, kita pergi ke Merahilan, kita ada rumah sana dah. Kita pergi mana contohnya, kita pergi tempat-tempat Peranginan, kita ada dah rumah kita, rumah singgah kita. Tak fikir-fikir nak sewa hotel, nak pergi mana, tak. Begitulah dalam syurga ni, begitu luas syurga Allah. Maka kalau kita pergi sana, pergi sini, disediakan oleh Allah bukan setakat dalam syurga, seluas-luas syurga ni, banyak berapa tingkat syurga ini, kita ada nuzul kita. Tak tergambar kita ni, tak tergambar. Kalau ada 8 syurga, 8 ada nuzulnya. Ini kelebihan orang yang semayang berjemaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sambung balik kitab kita. Banyak lagi hadis, 25 darajat. 25 darajat ini dihuraikan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari. Syekh Ibn Hajar menyatakan bahawa mendapat 25 darajat bukan 25 pahala, 25 darajat. Mendapat 25 darajat. Darajat yang pertama, kedudukan dia, boleh dapat kedudukan yang pertama disebabkan ijabatul muazzini biniyatis salati fil jamaah, menjawab azan dengan berniat nak semayang jemaah. Apa satu darajat, nak cukup nak dapat 25 ni. Yang kedua, at-tabkir ilaiha fi awalil waqti, pergi ke masjid pada awal waktu. Kalau tak awal waktu, macam mana nak jawab azan? Gitu. Yang ketiga, al-mashyu ilal masjidi bis sakinati, pergi ke masjid tidak tergopoh-gapah, dengan tenang. Oleh sebab itu jangan berlari-lari pergi masjid. Udahlah terlambat, dia berlari. Slipper pun campak je, orang lain semua susun, dia campak. Alaikum bis sakinati wal waqar. Nabi SAW bersabda, lazimilah diri kamu datang sembahyang berjemaah bis sakinah, dengan tenang, wal waqar. Kerana kita nak berhadapan dengan Allah, nak ibadat yang paling sempurna. Bukan boleh masuk istana main lari-lari. Ini rumah Allah, kita perlu menghormati. Kalau bukan orang Islam yang hormat, siapa lagi nak hormat? Orang Islam lah, dia ada adab dia. Oleh sebab itu Nabi SAW telah menegur para sahabat yang berlari-lari pergi sembahyang jemaah. Alaikum bis sakinati wal waqar, fa in adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Lazimilah kamu datang sembahyang berjemaah dengan tenang. Apa yang kamu dapat bersama imam, sembahyanglah. Kalau tak terluput 2 rakaat, sempurnakan 2 lagi. Kalau terluput 1 rakaat, maka tambahkan 1 rakaat lagi. Karena kalau kita datang dalam keadaan tercungap-cungap, barangkali mengeluarkan 2 huruf yang boleh dipahami, yang boleh membatalkan sembahyang. Contoh, batal sembahyang kalau dengan sengaja. Dan di antaranya kita tidak beradab, dan kita seolah-olah tidak bersedia untuk bertemu dengan Allah. Begitu. Perlu beradab, jangan campak-campak slipper. Apa yang dapat-dapatlah. Begitu. Nasib lah, sebab apa datang lambat. Begitu.
nak juga takbiratul ihram, nak dapat rakaat pertama. Allah bukan pandang kepada dapat rakaat pertama, tapi adab itu penting. Adab itu penting. Sampai selipar-selipar orang pukul sepak. Begitu. Ini Allah tidak pandang. Allah pandang setakat mana kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu ambil perhatian. Dan yang keempat, untuk dapat darajat yang keempat, dukhulul masjidi da'iyan, masuk masjid dalam kalam baca doa masjid. Tak baca, tak dapat darajat yang keempat. Darajat yang kelima, salatul tahiyyati inda dukhulihi, masuk masjid sembahyang tahiyatul masjid. Ini bagi orang awal. Kalau orang lambat, kena tulis nama pula lagi, contohnya nak ambil suhu lagi. Maka ketika mana kita sembahyang berjemaah nanti, diniatkan juga di dalam takbiratul ihram sembahyang fardu maghrib bersama imam dalam waktu yang sama, menghormati masjid. Maka hasillah dua pahala, itu pahala sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Yang dinamakan dalam istilah fiqh at-tasyriku fin niyah, digabungkan niat. Sebagaimana orang gabungkan korban dengan akikah, sebagaimana orang gabungkan iaitu tawaf kudum dengan tawaf umrah. Maka mereka yang melakukan ibadat haji tamattu, maka dia datang Mekah tawaf umrah, dia tak ada tawaf kudum, dia gabungkan tawaf kudum sekali dengan tawaf umrah. Tak ada tawaf kudum dulu kemudian tawaf umrah, dah terus tawaf umrah, ianya merangkumi tawaf umrah dan tawaf kudum. Tawaf umrah itu rukun. Maka digabungkan rukun dengan sunat, boleh. Sepakat ulama menyatakan boleh. Oleh sebab itu ada ulama menyatakan boleh digabungkan puasa sunat dengan puasa qada. Sebab tawaf kudum pun boleh gabung. Mereka yang tak bersetuju puasa sunat gabung dengan puasa qada ni ialah mazhab Maliki. Maliki tidak bersetuju. Maka kita dalam memberi fatwa campur mazhab. Ustaz yang bila orang tanya, bolehlah puasa qada gabung dengan puasa sunat? Tak boleh, dia kata. Kita tanya ustaz mazhab Syafi'i ke? Mazhab Syafi'i lah. Dia tak tahu, campur aduk. Tidak mutamakkin fil mazhab nama dia. Dia tidak faham dan tidak mendalami dalam mazhab. Mazhab Maliki tak boleh. Sebab ini dibahaskan dalam pembahasan wajib mudayyak dan wajib muwassa' dalam ilmu usul fiqh. Wajib muwassa' ialah wajib seperti semayang ni. Tadi masuk waktu maghrib, maka kita boleh semayang mana-mana di antara waktu itu. Di antara waktu masuk waktu maghrib tadi, sebelumlah masuk waktu isyak. Katakanlah masuk waktu isyak 8.38, maka sebelum 8.38 kita boleh lagi semayang. Ini namanya wajib yang diperluaskan. Selagi mana dalam waktu boleh, awal ke, tengah ke, akhir ke, tetap dikirakan tunai. Keluar waktu qada. Berbeza puasa. Terbit sahaja fajar shadiq, habislah, stop. Tak ada nak tangguh-tangguh nanti terbit matahari ke, tak boleh. Kalau puasa iaitu puasa Ramadan, maka puasa Ramadan ini dinamakan wajib sempit. Maka wajib sempit tidak sama dengan wajib muwassa', kata ulama di kalangan mazhab Maliki. Ala kulli hal, apapun ini pandangan ulama, kita tak mau bahaskan. Siapa yakin dengan pandangan mazhab Maliki, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Sebab ustaz ni bukan orang perempuan. Kalau dia perempuan, katakan seorang perempuan ni masa dia bulan Ramadan, tiba-tiba dia kena darah istihadah. Dia bingung. Dia tahu. Dia pada sebelum Ramadan dia dah kena dah.
Dia tiba-tiba bulan Ramadan dia sembuh pula. Dia bingung, dia tak tahu 7 hari ke 8 hari ke. Pergi jumpa doktor, doktor pun bagi hormon. Ini kata puan, ini tanda-tanda dekat menopause ni. Hormon sudah selalu. Makan hormon ni. Alhamdulillah 3 kali makan elok. Boleh puasa. Dia tak tahu sekian lama dia sakit ni. Kan? Bulan Ramadan, separuh bulan Ramadan tu dah. Separuh. Dia kena ambil yang adat baginya. Kalau dia tak tahu, maka selama-lama orang datang haid 15 hari. Maka dia kena qada 15 hari. Kena qada 15 hari. Kemudian dia qada lah 15 hari. Kalau dia nak ambil paling kurang, katakan 10. Kata biasa dia 10. Tanya adik-beradik dia pun 10. 8, 7, semua ambil 10. 10. Tiba-tiba lepas bulan Ramadan, hari raya Syawal, dia datang haid. Datang haid. Dapat puasa berapa? Datang haid pula. Qada pula. Orang kata kena qada, dia qada. Baru tengah qada datang haid. Haid pula lama pula. Normal seperti biasa 10 hari. Nampak ni? Kemudian baru dia nak sambung qada habis bulan Syawal. Macam mana ni? Tanya ustaz tu macam mana? Ana tak tahu. Sebab ana lelaki. Oleh sebab itu, dari sudut fiqh ini, ia perlu faham bagaimana kedudukan orang bertanya. Kalau lelaki tanya, kita jawab lain. Nampak ni? Kalau perempuan tanya, dia ada kelonggarannya. Nampak ni? Kalau dalam keadaan begini, gabungkan. Kalau lelaki macam Jeffrey, gagah perkasa, qada, jangan main-main. Tak ada haid, awak tak ada haid. Tak ada menopause. Qada dulu. Pakcik tak ada. Ada gastrik, tak ada gastrik. Teruskan. Ini fatwa yang disebut oleh di kalangan para ahli ulama, terutama mazhab kita al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Itu jelas. Orang yang nak jadi orang beri fatwa ni, dia ada kalau disebut dalam kaedah-kaedah fatwa ni, dia perlu melihat kepada 8 keadaan. Kalau kita belajar cara memberi fatwa, penghakiman dia ada kaedah dia, fatwa ada kaedah dia. Bukan semua orang boleh bagi fatwa. Dia tahu tak kaedah-kaedah nak bagi fatwa ni macam mana. Dia mesti tengok keadaan muka bumi. Dia kena lihat juga keadaan cuaca di negara tersebut. Dia kena ambil kira latar belakang masyarakat di tempat tersebut. Dia banyak kira ni. Dia disebut dia al-iqlim. Iklim juga dia ambil kira. Wal jinsiyah di sudut orang Melayu cara lain. Orang Arab budaya dia lain. Kalau kita ikut fatwa orang Arab bawa ke Malaysia, perangai orang Arab tak sama perangai kita. Kita bawa fatwa di negara kita tentang zikir lepas semayang, nak ikut fatwa orang Arab. Assalamualaikum, assalama. Orang Arab pergi makan kenduri, bukan ada baca doa, isyak shisha. Kita pun nak panggil orang macam rumah kita kenduri akikah, bagi shisha begitu. Sesuai negara kita. Saya nak tanya ustaz-ustaz ni, dia tak boleh baca tahlil. Entah pernah ke pergi kenduri rumah Arab? Sama ada Arab Mesir ke, Arab Yaman ke, Arab Saudi, pergi kenduri. Kita pergi akikah, tak ada baca doa. Belah Saudi, yang ada shisha. Begitu. Baguslah. Itu yang kita kena bawa. Tak ada baca apa-apa, sesuai dalam negara kita, dengan baca Quran, dengan kita berzikir dan kita berdoa sesuai jiwa kita. Ini kena faham. Jangan ambil negara Arab nak sesuai, tak sesuai. Begitu.
Ini nak azan dulu ke? Terus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya lagi. Kita ringkaskan terus. Yang keenam, darajat yang keenam, bila tahiyatul masjid ni mesti ada berniat nak sembahyang berjemaah. Bila tahiyatul masjid kita ada niat nak sembahyang jemaah. Kullu zalika bi niyyatis salati fil jamaah. Semua ini kena niat sembahyang jemaah. Yang keenam, intizarul jamaah. Habis sembahyang kita berniat nak tunggu solat. Jangan sambil tunggu solat main handphone. Tahankan nafsu ketika itu. Zikirlah, baca Quran. Kalau handphone tengok Quran tak apa. Tapi kalau handphone tengok Facebook, tengok WhatsApp, tinggalkan. Sebab kita nak ambil darajat tu. Yang ketujuh, salatul malaikati alaihi wal istighfaru lahu. Malaikat berselawat ke atasnya. Malaikat kalau selawat mana minta ampun. Daripada malaikat wal istighfaru lahu, dan malaikat ni minta Allah ampunkan dosa. Yang ke-8, syahadatuhum lahu. Para malaikat jadi saksi. Berapa ramai malaikat ni? Bukan setakat kiraman katibin. Malaikat lain lagi. Malaikat. Oleh sebab itu syahadatuhum guna jamak. Para malaikat jadi saksi. Dah tentu saksi ni adil, yang tidak dipertikaikan dan diterima oleh Allah, kerana malaikat jadi saksi. Darajat yang ke-9 pula, ijabatul iqamati, menjawab iqamat. Kita iqamat, muazzin iqamat, kita jawab iqamat, dapat darajat yang ke-9. Yang ke-10, assalamatu minasyaitan. Mereka yang sembahyang berjemaah ni sejahtera daripada syaitan. Sebab apa? Hina yafirru indal iqamati. Syaitan lari lintang pungkang ketika mana iqamat. Bila iqamat saja muazzin Allahu akbar, lari syaitan. Maka kita terselamat ketika itu. Di rumah tak tahu. Yang ke-11, al-wuqufu muntaziran ihram al-imam. Kita berdiri menunggu takbiratul ihram imam, dapat darajat. Yang ke-11. Yang ke-12, idraku takbiratul ihrami kazalika. Dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Tapi jangan serentak dengan takbir. Imam Allah, baru boleh kita takbir. Allah, biar dia takbir dulu. Untuk mendapat fadilat takbiratul ihram dengan imam. Dapat kelebihan. Yang ke-13, taswiyatus sufuf wasuddu farjiha. Meratakan saf dan juga merapat-rapatkan. Sekarang tak dapat. Sekarang mengikut kemampuan. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Apa yang dapat kita lakukan, itulah yang kita buat. Allah tetap bagi pahala. Ada orang kata ini bid'ah. Siapa pula kata bid'ah? Adakah hadis kata bid'ah? Adakah hadis kata bid'ah? Hadis menyebut idza amartukum bisyai'in fa'tu mastata'tum. Apa yang telah diperintahkan kepada kamu, aku perintahkan, buatlah sekadar mana yang kamu mampu. Sembahyang jemaah, tetap sembahyang jemaah. Kemampuan kita, inilah susun saf. Allah tahu. Orang sekarang ni bid'ah, dia pun tak tahu apa itu bid'ah. Yang ke-14, jawabul imami inda qawlihi sami Allahu liman hamidah. Dapat pahala. Man qala, barang siapa membaca rabbana lak, iza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu. Bila kita baca rabbana lakal hamdu, faman wafaqa, barang siapa yang menepati bacaannya dengan imam dan para malaikat, qulu rabbana lakal hamdu. Apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, kita baca rabbana lakal hamdu,
maka ianya mendapat keampunan dan darajat di sisi Allah Ta'ala. Hanya mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Rabban sami Allahu liman hamidah, kita sami Allahu liman hamidah. Bermakna selepas sami Allahu liman hamidah ni kita baca Rabbana lakal hamdu, mendapat darajat. Dan yang ke-11 ke-15 mazhab kita, makmum juga Rabbana sami Allahu liman hamidah. Yang di Mekah ni mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Karena mengikut riwayat yang paling kuat, imam pun sami Allahu liman hamidah, makmum pun sami Allahu liman hamidah. Imam sami Allahu liman hamidah, imam juga baca Rabbana lakal hamdu. Kalau faham satu hadis itu, mana imam tak ada baca apa-apa. Sami Allahu liman hamidah, imam diam je. Adakah imam diam? Dah, imam juga baca Rabbana lakal hamdu. Tapi kalau umum hadis tadi, riwayat Imam Bukhari, iza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamdu. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka bacalah Rabbana lakal hamdu. Mana imam tak baca Rabbana lakal hamdu? Imam sami Allahu liman hamidah, tapi tu imam juga baca Rabbana lakal hamdu. Mana datang hadis imam baca Rabbana lakal hamdu? Riwayat Imam Muslim. Maka riwayat Imam Muslim digabungkan, memberi maksud imam juga baca sami Allahu liman hamidah, imam juga sunat baca Rabbana lakal hamdu, makmum juga sunat baca sami Allahu liman hamidah, makmum juga baca sunat baca Rabbana lakal hamdu. Ini mazhab kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begitu. Apabila kita gabungkan di antara dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya tidak berlaku pertentangan, tetapi ianya boleh digabungkan. Yang disebut dalam ilmu usul fiqh iaitu gabung, nama dia al-jam'u. Dia ada al-jam'u, al-waqfu, ada yang kita tengok, kemudian ada an-naskhu, mungkin hadis yang pertama dinasahkan, diamalkan hadis yang kedua. Ada yang mengatakan ada kaedah iaitu kita gabungkan dua hadis. Ada yang ketiga iaitu kita tawakuf, tak ada memberi apa-apa keputusan, tapi jangan berlaku. Sama balik kita. Dan seterusnya lagi, al-amnu minas sahwi ghaliban, iaitu aman daripada lupa pada ghalibnya, dan mengingatkan imam apabila dia lupa dengan tasbih, dan membuka semula bacaan imam kalau imam terlupa. Tunggu dulu imam ni betul-betul lupa. Ada orang kita ni mentanglah dia hafal surah Sajadah, tu imam baru tarik nafas, tu imam Allahu Akbar, baru tu imam nak ingat tatajafa junubuhum, mentanglah kau hafal. Bercuba tu imam baca surah lain, tengok diam, tak tahu. Dia ada kaedah, kita nak al-fathu, dia kaedah, nama dia. Dia ni dinamakan al-fatih, membuka. Membuka ni kena niat itu bacaan dalam semayang, bukan niat tegur imam. Kalau niat tegur imam, batal semayang. Tapi niat itu bacaan dalam semayang secara kebetulan memberikan ingatan kepada imam, ayat ni gini, bau semayang tidak jadi batal. Yang ke-16, khusulul khusyuk, hasil khusyuk dan sejahtera daripada atau terselamat daripada lalai. Kalau kita semayang seorang diri, kadang-kadang kita datang perasaan keliru. Tadi aku sujud sekali ke dua kali, sujud sekali ke sujud dua kali, sujudlah sekali lagi, dan naik pula rakaat ketiga, datang pula syak. Tadi aku baca ke doa tasyahud awal atau tak ada, tak terasa pun tangan aku angkat. Baca ke tasyahud awal tak terbaca. Tapi kalau jadi makmum, terselamat. Habis kesemayang seorang diri, belum tentu. Lama, tak teringat aku. Selalu aku ingat, selalu aku tengok jari, tadi tak tengok. Sujud sawi, dah rugi kan. Dan yang ke-17, tahsinul hayati ghaliban. Kalau semayang berjemaah ni, tahsin, baik, dari sudut pergerakan semayang ni bagus, tertib. Berbeza semayang seorang diri. Yang ke-18, ihtifaful malaikati, para malaikat melabuhkan sayap-sayapnya.
mohon rahmat Allah. Yang ke-19, at-tadarrubu ala tajwidil Quran, berlatih bacaan Quran terbaik bila dengar tu imam. Yang ke-20, isy'aru sya'airil Islam, menzahirkan syiar Islam. Itu kelebihan sembahyang berjemaah ni. Kalau sembahyang jemaah kat rumah, mana ada syiar? Pakai semua dekat rumah, memang jemaah tapi tak ada syiar di rumah. Tapi di masjid syiar, menggerunkan orang. Orang kata tak suka kita ke masjid. Depan kita sengih-sengih ni masjid, tapi dalam hati dia tak suka. Kalau dia suka, dia masuk Islam. Gitu. Dan ke-21, irghamus syayatin, menghinakan syaitan. Sebab apa? Bil ijtima'i 'alal ibadati wat ta'awuni 'ala ta'ati wa nasyatit takasuli. Sebab apa hina syaitan? Syaitan bila nampak orang berkumpul melakukan ibadat, tolong menolong melakukan ketaatan, mencerdaskan bagi orang yang malas, syaitan tak suka. Itu dapat darajat ke-21. Darajat yang ke-22, as-salamatu min sifatin nifaq, selamat daripada sifat nifaq. Orang sembahyang isyak berjemaah, sembahyang subuh jemaah, dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat sifat nifaq. Yang ke-23, raddus salam alal imam, menjawab salam imam. Ini ramai orang tinggal ni sunnah ni. Kita kena ada niat jawab salam imam. Imam, assalamualaikum warahmatullahi. Nanti kita di belakang berniat salam pertama itu rukun, dan dalam waktu sama berniat jawab salam imam. Makmum sebelah kanan kita pula pun begitu, beri salam itu niat rukun dan berniat jawab salam bagi imam dan makmum depan, dan memberi salam kepada makmum di belakang. Dia rangkai begitu. Yang sebelah kiri pun sama, sentiasa mendoakan sejahtera. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat, malakum, apakah yang kamu lakukan? Seperti umpama ekor binatang. Macam mana tu? Macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada para sahabat buat begitu. Sampai sekarang ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kata, bang apa ni? Ni tolak ini datang. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pergi pernah tengok? Tahu tak? Nanti tengok mungkin tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Beda. Telah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, niatlah jawab salam, bukan syarat gitu. Tapi kita Malaysia ni tukar pula. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tak ada dalam hadis. Tak payah baca. Tak perlu nak bertelagah. Tak payah tanya ustaz lain. Kalau ustaz lain tak tahu, oh tak apalah, tak apa dalil? Apa dalil? Benda yang tak ada tak payah amalkan, sebab tak ada dalil. Sama ada daripada hadis dhaif ke apa pun tak ada. Ianya adalah adat daripada dulu sehingga sekarang yang tidak ada mana-mana sumber. Kalau ada dalam kitab Jawi pun, tunjuklah mana kitab Jawi. Hidayatus Sibyan tak ada, Muniatul Musalli tak ada, Bughyatul Tullab tak ada, Sabilul Muhtadid tak ada. Yang mana yang ada? Benda yang paling basic, Muniatul Musalli tak ada. Tak ada sebut. Kalau ada, adalah Muniatul Musalli. Hidayatul Sibyan ada. Tak ada. Datuk mana datang? Dulu tak ada, benda ni tidak ada.
dan boleh menyebabkan makruh. Kerana apa? Kerana telah diselangi satu perkataan yang mana melebihi kadar subhanallah di antara salam pertama dengan salam kedua. Kalau melebihi kadar subhanallah, maka ianya menjadi makruh. Ini disebut dalam kitab fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wa jannah, lebih kadar subhanallah, makruh. Kita agak benda tu sunnah, rupanya bid'ah. Jangan amalkan, dan tak perlu tanya ustaz lain. Kalau tanya pun dia tak tahu dalil. Dia kata tak apa, tak ada benda. Semua orang boleh mana dalil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar doa yang paling baik ini yang telah ditinggalkan, iaitu sunnah menjawab salam imam. Kita doakan dia sejahtera. Kemudian sahabat kita pula doakan kita sejahtera. Sahabat yang lain doakan kita sejahtera. Ini sunnah yang ditinggalkan. Ini disebut dalam kitab fiqh. Sama ada kitab Muniyatul Musalli, sama ada di dalam kitab Sabilul Muhtadin, sama ada kitab Bughyatul Tullab, ataupun saya baca kitab Hidayatus Sibyan, menyatakan sedemikian rupa jelas. Ini ada dalam kitab, ini ada dalam hadis. Ini ditinggalkan, ini telah ditinggal. Tapi lepas salam yang kedua nak baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wa jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, apa pun nak baca ahlan wa sahlan. Sebab lepas salam yang kedua, salam kedua ada ulama sebut begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang ke-24, al-intifa'u, mendapat manfaat disebab berjamaah. Bila kita berjamaah ni mendapat manfaat ala doa wa zikri, dengan doa, zikir. Setiap makmum ni baca doa rabbighfirli warhamni, setiap ini baca ihdinas siratal mustaqim, setiap makmum yang ada membaca assalamu alaina, sejahteralah ke atas kami, wa ala ibadillahi salihin, hamba-hambamu yang saleh. Semua doa-doa ni manfaat belaka, dapat berkat. Yang ke-25, terdapatnya di sana qiyamun nizamil ulfah, iaitu satu sistem ulfah, perasaan kasih sayang sesama kita orang Islam, dan saling berbai'ah, mengukuhkan ikatan. Allahu Akbar. Lepas mayang kita bersalam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa salam, itu sunnah. Tapi kita masuk masjid tak sempat salam, maka kita takhirkan salam lepas solat. Tak jadi bid'ah, tak jadi bid'ah. Sebab apa salam lepas mayang subuh dan maghrib? Ulama kata littafa'ul, ataupun disebut al-fa'lu, mengambil keberkatan, pertukaran para malaikat. Bila petang tadi malaikat bertukar, malaikat siang naik, malaikat malam turun, bersilih ganti. Dan para malaikat ni ketika bersilih ganti ini mereka bersalam. Oleh sebab itu kita mengambil tafaul. Lepas sembahyang maghrib kita pun bersalam, Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang tak boleh, takut mati cepat. Sekarang tak boleh, takut mati cepat. Mudah-mudahan cepat dihilangkan oleh Allah. Kita buat selepas subuh pun begitu. Apa sumber dan alasan para ahli ulama? Littafa'ul nama dia. Littafa'ul nama. Tak boleh pula lepas maghrib kita tunggu lepas isyak contohnya. Sekurang-kurang ada bersalam dan juga bertemu sesama orang Islam, kita mulakan dengan selawat. Ini tak salah, tak ada bid'ah. Tak ada bid'ah. Bid'ah tu memang tak mau salam lagi bid'ah. Jangan jadi budaya orang Arab. Orang bukan nak salam lepas sembahyang, cuba kita kat Masjidil Haram pergi nak salam dengan orang, kita pun takut salam bid'ah, dia kata. Langsung kita pun tak nak salam. Entah mana-mana orang dia kata aku salam pula, dia kata bid'ah. Dia kata bila kita salam orang Mesir tu salam. Orang Mesir ni lain, dia salam lepas sembahyang dia ada pula baca haraman
Kita jawab jam'an. Apa nama haraman? Mari kita doa sama-sama dapat pergi ke Mekah, tanah haram. Wah, itu style orang Mesir. Kita berjawab jam'an, sama-sama pergi. Allahumma salli ala Muhammad haraman. Allahumma salli ala Muhammad haraman. Kita buat jam'an. Allahumma salli ala Muhammad jam'an. Pakat semua, salam, doa, dapat pergi Mekah. Dapat pergi Mekah. Amin. Style orang Arab Mesir. Arab lain tak ada. Arab Mesir punya style begitu. Haraman, jam'an. Tapi orang Malaysia ni bila sampai sana, adik-adik kita ni haraman, haram pula apa ni? Dia kata haram. Dia tak tahu budaya orang Arab. Budaya ni kena lama bercampur. Dia kata haram dia cakap aku. Aku pun cakap haram alik kena. Haram alik pula, haram ni ialah tanah haram. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.